Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minta tolong share kepada semua sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan kuliah pada pagi ini semua dapat manfaat, insya-Allah. Minta tolong share, insya-Allah. Insya-Allah kita nak mula dah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Guru Syekh Zaini bin Haji Ahmad selaku mudir Madrasah Ahmadiyah Pokok Tampang dan juga mudir Ma'had Madinatul Ilmi wa Tarbiyah Teluk Ayat Tawang. Seluruh
AJK Pengurusan Madrasah Ahmadiyah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi pada Jumaat kali ini, Jumaat yang penuh keberkatan ini. Kita bersiaran lagi di dalam kuliah duha online ni untuk siri yang kedua, sambungan daripada hadis qudsi, mutiara hadis qudsi, renungan dan pengajaran yang menyentuh qalbu daripada Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Hadis qudsi ni tajuk dia hakikat kehidupan dunia. Hadis yang panjang. Pada minggu yang lepas saya baru baca muqaddimah. Muqaddimah pun banyak dah mutiara-mutiara yang boleh kita ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Sesi yang lalu kita telah melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah azza wa jal, ya bani adam if'alil khaira fa innahu miftahul jannah wa yaqudu ilaiha wajtani bisyahra fa innahu miftahun nar wa yaqudu ilaiha. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada minggu yang lepas kita telah melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai sekalian anak Adam, berbuatlah kebaikan, kerana kebaikan itu adalah menjadi kunci ke syurga, atau yang menarikmu ke syurga. Kita telah melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kita agar kita bersiap sedia mempersiapkan bekalan-bekalan amal soleh sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sangat kasih sayang, menyeru hamba-hambanya supaya kita bersiap sedia menghadapi saat perpisahan dengan dunia. Kerana apa tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kasih sayang, Allah membuka jalan, memberikan kita jalan dan pilihan. Kita yang memilih sama ada kita nak ke syurga ataupun kita nak ke neraka. Allah buka jalan kepada kita. Allah bagi kita pilihan, dua pilihan. Pilihan yang pertama, jalan ke syurga. Pilihan yang kedua, jalan ke neraka. Beruntung kita, Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kepada kita. Allah memberikan kita nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang berupa iman, yang berupa Islam, yang berupa nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebut, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cuma 3 hari saja. Kita ada 3 hari sahaja. Hari yang pertama, hari kemarin yang telah berlalu meninggalkan kita. Kemarin, hari yang telah berlalu dalam kehidupan kita. Kemarin dia tak akan sama dengan hari-hari yang akan datang. Hari kemarin yang telah berlalu, kalaulah kemarin kita isikan dengan amal-amal soleh, nescaya bila Allah tunjuk hari kemarin ketika kita di hari akhirat nanti, kita akan melihat dengan penuh penyesalan. Setiap seorang daripada kita akan menyesal
melihat hari-hari yang berlalu tanpa apa pun yang diisi. Bila roh ditarik oleh oleh malaikat maut mencabut roh kita, roh dicabut daripada tapak kaki sampai sahaja ke kerongkongan, ke halqum. Orang Melayu panggil halqum, sebenarnya hulqum. Falaula idza balaghatil hulqum. Hulqum ni kerongkongan. Bila roh dicabut sampai sahaja ke kerongkongan ni, maka Allah akan perlihatkan semua amal-amal soleh yang pernah kita buat, semua amal-amal yang pernah kita buat daripada saat kita dilahirkan sehingga ke akhir penghidupan kita. Ketika itu setiap seorang daripada kita akan menyesal dengan panjang penyesalan. Menyesal. Kita ni masa tu menyesal. Orang yang setiap hari solat fardu dan diiringi dengan solat sunat rawatib. Pas sembahyang fardu, sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat sunat rawatib tak pernah tinggal. Bila Allah tunjuk pahala solat fardu, Allah tunjuk pahala solat sunat rawatib, ketika roh sampai sini, Allah perlihatkan dua alam, alam akhirat dengan alam dunia. Ketika Allah perlihatkan amal-amal soleh, amal-amal yang kita kerjakan sewaktu kita hidup, ketika itu kita akan menyesal. Dan ketika itulah kita akan berkata, kalaulah aku tambah, rugi kalau aku tambah, rugi. Orang yang rajin menuntut ilmu, kalau Allah tunjuklah pahala dengar ilmu, duduk dalam majlis ilmu, nescaya ketika tu dia akan menyesal juga. Ya Allah, kenapalah hari-hari yang kosong, hari-hari yang tak ada kuliah, kenapalah aku tak pergi cari kuliah. Menyesal. Sehingga Nabi SAW sebut menyesal ni sampai duduk dalam syurga pun menyesal. Bila lihat orang lain masuk syurga, tingkatan yang tertinggi, tingkat atas, kita duduk syurga di bawah ya. Menyesal. Kalaulah aku usaha sikit saja lagi, maka aku akan berada di syurga yang atas tu. Menyesal. Kerana peluang untuk kita melakukan ketaatan, peluang untuk kita melakukan amal soleh ketika hidup di dunia ni sahaja. Dunia ni saja, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih diberi peluang. Gunakanlah peluang yang berbaki ini, peluang kehidupan, masa hidup yang berbaki ini, untuk kita buat persiapan bekalan amal soleh. Jangan kita sia-siakan peluang ini, kerana kita tidak akan lagi diberi peluang selepas kematian kita. Itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, hari esok. Hari esok, hari yang belum pasti kita akan terus hidup untuk hari esok. Esok tak ada jaminan yang kita akan terus hidup sampai hari esok. Tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah sebut apa? Sambil menangis teresak-esak, Sayyidina Umar Al-Khattab menyebut, hari ini adalah kehidupan, esok adalah kematian. Hari inilah hari yang masih berbaki dalam kehidupan kita. Esok belum pasti kita akan terus hidup sampai hari esok. Hari ini adalah kehidupan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Esok belum pasti. Hari inilah hari yang, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hari ini adalah kehidupan, esok adalah kematian. Allah, tu kalam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, hari yang ketiga yang Allah berikan kepada kita, hari inilah.
Hari ini, hari yang masih lagi Allah berikan kita peluang kehidupan. Hari yang masih Allah berikan nafas untuk kita bernafas, turun naik, turun naik. Esok belum pasti, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bila roh sampai sahaja ke kerongkongan ni, tuan-tuan, kita lihat apa kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebut akan diperlihatkan kepada anak-anak Adam akan umurnya yang dia lalui ketika hidup di dunia. Maka setiap waktu yang berlalu sia-sia akan mendatangkan penyesalan yang berpanjangan bagi dirinya. Bila Allah tunjuk setiap saat, setiap detik, setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, berlalu dengan macam tu je, orang kata apa, sia-sia macam tu je, maka kita akan menyesal dengan panjang penyesalan. Saya ulang balik. Akan diperlihatkan kepada anak-anak Adam akan umurnya yang dia lalui ketika hidup di dunia, maka setiap waktu yang berlalu sia-sia akan mendatangkan penyesalan bagi dirinya. Kita lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bila lihat hadis ni, ya Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, takut dengar. Apalah nasib kita, tuan-tuan. Kita minta pengharapan kita kepada Allah. Tu orang beriman dia kena ada dua sifat, tuan-tuan. Sifat yang pertama, sifat takut, sifat bimbang. Takut dan bimbang dalam hidup kita ni, Allah belum ampunkan dosa kita yang banyak. Takut dan bimbang dalam hidup kita ni, Allah belum terima amalan yang kita buat. Dan yang kedua, orang beriman kena ada sifat yang kedua. Sifat apa? Sifat harap. Harap dalam hidup kita ni Allah ampunkan dosa kita yang banyak. Harap dalam hidup kita ni Allah terima amalan yang kita buat. Allah, sentiasalah berharap kepada Allah. Tu orang dulu, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis mereka di waktu malam. Satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjidin Nabawi. Ketika tu Masjidin Nabawi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan macam Masjidin Nabawi lah ni. Kalau lah ni Masjidin Nabawi indah, cantik. Masjidin Nabawi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tu Masjidin Nabawi berlantaikan tanah, bertiangkan batang kurma, pelepah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid satu malam. Masuk, gelap dia masjid tengah-tengah malam. Sunyi. Nyangka-nyangka Nabi, tuan-tuan muslimat, tak ada orang dalam masjid. Nabi masuk dalam masjid perlahan. Rumah Nabi dengan masjid bersebelahan. Nabi masuk dalam masjid, jalan dalam suasana yang gelap, sunyi, tengah-tengah malam. Ketika tu cuaca yang sangat panas, tuan-tuan. Cuaca panas. Kalau Madinah, kalau panas-panas sungguh, tuan-tuan. Makkah lagi panas lah. Lah ni kita pun rasa panas dah, tuan-tuan. Hujan tak turun ni. Hamba di Kulim ni hujan tak turun. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu dalam keadaan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu dengar Rasulullah sehari Nabi makan, kadang-kadang beberapa hari Nabi tak makan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Perdana Menteri Madinah Al-Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat baginda, akhlak baginda, Nabi mendahului kepentingan orang lain daripada kepentingan peribadi. Nabi seorang khalifah. Sedangkan di Baitul Mal tu mah bertongkol-tongkol, tidak pernah digunakan walaupun sekeping dinar dan dirham untuk kepentingan peribadi.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu lapar yang amat sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin, tuan-tuan. Nabi seorang khalifah. Kadang-kadang ada yang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku khalifah. Mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa hadiah. Ada yang mai bawa hadiah emas, selungguk emas. Ya Rasulullah, ini untuk kamu, hadiah untuk kamu. Bukan untuk negara, ini untuk kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terima sahaja longgokan emas tu, Nabi akan panggil orang miskin, panggil. Nabi cekak, Nabi bagi, Nabi cekak, Nabi bagi, tak tertinggal walaupun sekeping emas, walaupun sekeping dinar dan dirham untuk kepentingan peribadi. Allah. Tuan-tuan, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah angkat tangan mengadu kepada Allah. Wahai Allah, lapar, wahai Allah, lapar, wahai Allah, lapar. Rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh semua penduduk-penduduk langit. Para malaikat di langit pakat menangis mereka kerana kekasih Allah, insan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis kerana lapar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat yang jaga rezeki turun berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang jaga rezeki tanya, ya wahai kekasih Allah, apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau harapkan? Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kami untuk tukar gunung-gunung, bukit-bukit di sekeliling kamu menjadi emas. Dan engkau akan jadi orang yang paling kaya di dalam Madinah ni. Katakan ya wahai kekasih Allah, gunung-gunung, bukit-bukit akan tukar jadi emas. Rintihan kamu menangis kerana lapar, kami semua dengar, kami tak tahan. Wahai kekasih Allah, katakan ya, gunung-gunung, bukit-bukit akan jadi emas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan, wahai Allah, wahai Allah, bukan itu yang aku inginkan, bukan itu yang aku harapkan. Aku tak perlu dengan tawaran bukit-bukit, gunung-gunung menjadi emas. Aku tak perlu semua tawaran itu. Dalam keadaan menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Allah, apa yang aku inginkan dan apa yang aku harapkan, wahai Allah, jangan ada seorang pun daripada kalangan umat aku yang kau campakkan ke dalam api neraka. Aku tak redha seorang pun daripada sekalangan umatku kau campak ke dalam api neraka. Aku tak perlu dengan tawaran gunung-gunung, bukit-bukit menjadi emas. Tuan-tuan, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi kita nak cari insan yang lebih penyayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak gatai macam-macam gatai begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdiri di depan rumah dalam keadaan berdiri tengah-tengah panah. Berdiri tengah-tengah panah. Main panah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa berdiri tengah panas? Kenapa main panas? Bukankah panas? Bayang tuan-tuan, kita panas. Lah ni pun kita tak tahan, ya Allah.
Macam mana panas ketika tu tuan-tuan, padang pasir apa ni, Makkah, Madinah pula, ya Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu malu nak jawab. Sayyidina Umar malu nak jawab. Rasulullah bertanya, kenapa berdiri tengah panas, kenapa main panas? Nampak bergenang dah di kelopak mata Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Air mata duk keluar dah. Bunyi dah sedu-sedan. Akhir mereka menangis. Ya Rasul, Nabi SAW tanya lagi kali yang kedua, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa berdiri tengah panas, kenapa main panas? Sambil teresak-esak, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, kami lapar, ya Rasulullah, kami lapar, ya Rasulullah, dah banyak hari kami tak makan apa-apa. Sedangkan kita lihat, kita dengar Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya. Tetapi semata-mata kerana Islam, kerana Allah, kerana Rasulullah, harta mereka korbankan semata-mata untuk hidup bahagia di hari akhirat. Kerana apa yang kita bagi itulah milik kita. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar masuk. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar ketika tu, tuan-tuan, cerita ni selalu kita dengar. Sayyidina Umar bawa separuh daripada hartanya, separuh daripada wang simpanannya, bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini separuh daripada duit aku, harta aku nak infak untuk jalan Allah. Rasulullah terima. Nabi pun tanya, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, aku tinggalkan untuk keluargaku separuh daripada hartaku. Lalu selepas tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pula masuk. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil membawa semangkuk barang, ya Rasulullah, ni ada banyak ni je, aku nak infak untuk jalan Allah. Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar jawab, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul sahaja, sudah tidak ada apa-apa lagi, ya Rasulullah. Inilah sahabat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, bila Nabi tanya, kenapa berdiri tengah panas, kenapa main panas, ya Rasulullah? Kami lapar, ya Rasulullah, dah banyak hari kami tak makan apa-apa. Menggigil tubuh badan kami kerana lapar. Lalu Nabi SAW tanya dengan lembut je, lapar ya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, lapar? Lapar? Ya Rasulullah, lapar, ya Rasulullah. Aku pun lapar, kata Nabi SAW. Aku pun lapar, aku pun dah banyak hari tak ada makanan yang masuk ke dalam perutku. Nabi SAW angkat jubah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar meraung, menangis, mereka teresak-esak bila lihat di perut Nabi SAW. Bila Nabi angkat jubah, terlihat di perut Nabi SAW beberapa ketulan-ketulan batu. Nabi ikat untuk menahan lapar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bahagia untuk kita kalau kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku cipta alam ini melainkan kerana kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menumpang sangat-sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sudi memandang kita semua, tuan-tuan, tidak ada bahagia untuk kita. Ya Rasulullah, pandanglah kami semua, ya Rasulullah.
Jangan lupa jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula hari Jumaat ni tuan-tuan, banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat, bila kita selawat tu akan dibawa oleh malaikat lalu dihantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta merta beserta dengan wajah kita, beserta dengan nama kita. Nabi akan lihat, inilah umatku yang berselawat ketika ini. Nabi akan kenal ini wajah dengan nama kita. Tambahkan bahawa kita rajin selawat, Nabi akan lebih kenal. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa share kita share kuliah ni supaya semua dapat manfaat. Mudah-mudahan usaha kita yang sekecil ini Allah pandang dan kita akan dapat ganjaran di hari akhirat nanti, saham akhirat yang kita nak. Kita nak redha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hasrat Tuan Guru Syekh Zaini untuk pembangunan pondok Madrasah Ahmadiyah ni tercapai dalam masa cepat, dalam masa terdekat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam disapa oleh seorang sahabat Ansar, kata, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalian bertiga lapang ya, jemput ke rumah aku. Di rumah aku ni, kata sahabat ni, ada roti, ada kambing. Kambing yang dimaksudkan tu kambing kurus sangat. Roti yang dimaksudkan sahabat Ansar tu cukup-cukup untuk anak-anaknya. Mereka suami isteri pun tak cukup nak makan. Anak-anak ditidurkan dalam keadaan lapar semata-mata untuk menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat makan. Allah mendahulukan kepentingan orang lain. Ini tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas ke rumah sahabat Ansar ni bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar. Sampai saja rumah sahabat Ansar ni dihidangkan roti, dihidangkan kambing. Lapar tuan-tuan, makan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar makan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan ketika betul-betul lapar. Mana perut kita bunyi congok-congok, masa tu makan. Masa tu kita rasa nikmat tuan-tuan, lapar. Berhenti sebelum kenyang. Allahu Akbar. Ini adalah penjagaan kesihatan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi berhenti awal. Nabi berhenti sebelum kenyang. Umar dengan Sayyidina Umar, Abu Bakar untuk makan lagi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Sahabat Ansar tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa yang membuatkan engkau menangis? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, boleh tak aku minta seketul daging untuk aku bawa balik? Untuk apa ya Rasulullah engkau minta seketul daging tu? Wahai sahabat, aku minta seketul daging untuk aku bawa balik kerana anakku Fatimah dah beberapa hari tak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta seketul daging untuk dibawa balik, untuk diberikan kepada Fatimah. Kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perut kita sentiasa kenyang. Tak pernah kenyang perutmu ya Rasulullah. Tak pernah kenyang perutmu ya Rasulullah, lapar. Sedangkan kita ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berjenis makanan yang kita makan setiap hari. Makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Perut kita sentiasa kenyang. Sedangkan Nabi SAW dengan para sahabat dijamin dengan jaminan syurga. Kita yang perut sentiasa kenyang, kita tak ada jaminan pun yang kita akan selamat di hari akhirat. Ya Allah, kita pakat-pakat muhasabah diri. Termasuk saya yang bercakap ni, perut sentiasa kenyang. Kenyang, perut kita sentiasa kekenyangan tuan-tuan. Pernah satu ketika tuan-tuan,
Sayyidatuna Fatimah, puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah ni Nabi cukup sayang, tuan-tuan. Sayang sungguh. Sampai Nabi pernah sebut, siapa-siapa yang membuat Fatimah marah seperti mana membuatkan Muhammad marah. Allah. Siapa-siapa yang membuat Fatimah sedih seperti mana membuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Allah, begitulah Fatimah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berapa dah? Oh, tengah jam lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah pun buat roti. Buat roti, uli tepung, buat roti. Buat roti ni, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah sahabat buat roti, tuan-tuan. Kisak gandum. Gandum tu pecah 3, pecah 4, jadi roti dah. Mana kasak, tuan-tuan. Roti tu kasak. Kita buat roti, buat cucuk pun tepung gandum. Kita ni makan hebat, makan mewah. Saya kata kat saya, tak mau kata ke orang, tuan-tuan. Muhasabah diri, makan kenyang. Makan mewah. Gandum tu kisak pecah 3, pecah 4 buat roti. Siap roti, siap masak roti. Pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam. Nabi keluar. Nabi jemput, Fatimah masuk. Fatimah pun kata, ayah, Sayyidah Fatimah kata, ayah, Fatimah rindu dengan ayah. Ayah, Fatimah ada bawa roti ni, ayah. Kita makan sama-sama ya, ayah. Fatimah pun bawa peluang roti. Ayah makan ya, ayah. Bagi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam roti, dan Fatimah pun makan roti. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam koyak roti nak suap dalam mulut tu, air mata duk keluar. Dengar tu sedu-sedan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah pun tanya, ayah, kenapa ayah menangis? Apa yang membuatkan ayah menangis? Ayah, berhentilah menangis, janganlah menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, ini roti yang akan ayah suapkan dan akan masuk ke dalam perut ayah setelah 3 hari ayah tak makan apa-apa, tahu? Ini roti makanan pertama yang akan masuk dalam perut ayah setelah 3 hari. Tak ada apa-apa yang langsung yang masuk ke perut ni. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, kekasih kita, kekasih umat Islam, yang sentiasa dalam keadaan kelaparan, semata-mata demi umatnya yang sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Cerita sekilas bila sebut Sayyidah Fatimah ni, tuan-tuan. Habib Ahmad Ismail Al-Ja'fari, mudir Madrasah Darul Ilmi, cerita Sayyidah Fatimah ni, Sayyidah Fatimah, puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat setelah 6 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 6 bulan Rasulullah wafat, Fatimah wafat. Ketika wafat Fatimah, Sayyidah Fatimah berusia 28 tahun. Ada riwayat kata 29 tahun, muda. Ketika hari nazak, Sayyidah Fatimah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, suami Fatimah, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi. Sayyidah Fatimah berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai suamiku, kalaulah aku meninggal dunia sebentar lagi, tolong kebumikan aku pada waktu malam, supaya masyarakat, supaya umat Islam tidak lihat saat aku dikebumikan. Meninggal dunia, tuan-tuan, Sayyidah Fatimah dikebumikan pada waktu malam di tanah perkuburan Baqi'.
ketika diusung jenazah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, usung jenazah Sayyidah Fatimah ke tanah perkuburan, sebelum diusung jenazah tu, yang mengusung jenazah ni antara sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Usamah bin Zaid, Sayyidina, semua pakai usung jenazah. Ketika tu juga ada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semua pakai usung jenazah, termasuk suaminya Sayyidina Ali. Abu Zar ni dia buat kelakuan pelik sikit. Dia tak usung jenazah, dia jalan dulu ke depan. Seorang-seorang. Sebelum diturunkan jenazah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, sebelum diturunkan jenazah Sayyidah Fatimah dalam liang lahat, Abu Zar ni dia tunjukkan kelakuan yang pelik. Dia berdiri di depan liang lahat, dekat depan kubur dia berdiri, sambil dia kata apa, sahabat-sahabat duk tengok ni, jenazah tak turun lagi, sambil dia berkata, wahai lubang kubur, sebentar lagi yang akan masuk ke dalam kamu puteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembutlah kamu dengan puteri kesayangan Nabi. Dia cakap dengan lubang kubur. Wahai lubang kubur, kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sebentar lagi yang akan masuk ke dalam kamu seorang perempuan, puteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan pertama penghulu wanita syurga. Wanita syurga ni penghulu apa yang akan masuk syurga awal ni, yang pertama Fatimah lah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, penghulu wanita syurga. Yang kedua yang akan masuk syurga iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga yang akan masuk syurga, 4 orang Nabi sebut. 4 orang ni akan masuk syurga yang mula-mula. Yang ketiga Sayyidah Maryam binti Imran, mak Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat Sayyidah Asiyah binti Muzahib, isteri Fir'aun. Ini 4 orang wanita syurga. Wahai lubang kubur, kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sebentar lagi akan masuk ke dalam kamu seorang perempuan, ibu kepada anak-anak ahli syurga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan Husain. Abu Zar cakap lagi, wahai lubang kubur, sebentar lagi akan masuk ke dalam kamu seorang perempuan yang sibuk menguruskan rumah tangga, sibuk menguruskan anak suami dan anak-anak, sibuk masak, menyediakan menjaga rumah tangga, sibuk dengan menguruskan rumah tangga. Perempuan ini dalam keadaan sibuk menguruskan rumah tangga, dalam keadaan sibuk, dia sempat untuk membaca Al-Quran paling kurang 30 juzuk sehari semalam. Allahu Akbar. 30 juzuk dalam keadaan sibuk. Wahai lubang kubur, sebentar lagi yang akan masuk ke dalam kamu seorang perempuan ketika hari perkahwinannya, ketika hari pengantin. Perempuan ini pakai baju pengantin yang koyak, yang ditampal dengan 24 tampalan. Hari Sayyidah Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anha, kata Habib Ahmad Ismail Al-Ja'fari, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar Sayyidah Fatimah ke rumah Sayyidina Ali. Rombongan pengantin perempuan nak pergi ke rumah pengantin lelaki. Masa keluar tu tuan-tuan, kata Habib Ahmad Ismail Al-Ja'fari, keluar daripada rumah, bawa keluar lah 6 hantaran.
6 hantaran bila buat keluar tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar meraung, menangis mereka teresak-esak bila lihat 6 hantaran tu, bantai, batu giling, dan ada banyak lagi lah, kulit, kantong kulit, bekas kulit. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa, wahai Rasulullah, adakah anak kekasih Allah kahwin dengan barang-barang ni je sebagai hantaran? Dan kan anak kekasih Allah. Lalu Nabi SAW dalam keadaan menangis, Nabi kata apa, wahai Abu Bakar, cukuplah dengan anak aku kahwin dengan 6 hantaran ni, aku cukup, aku redha. Inilah Rasulullah SAW. Kepentingan dunia Nabi tak fikir sangat. Bila pengantin perempuan keluar, Sayyidah Fatimah keluar, pakai baju pengantin, baju yang koyak yang ditampal dengan 24 tampal. Para sahabat menangis, mereka teresak-esak. Anak kekasih Allah pakai baju pengantin koyak, kita pakai baju pengantin, anak kita pakai baju pengantin mewah, cantik. Allah, tak salah tuan-tuan. Cuma tu adalah kita lihat kehidupan Rasulullah SAW. Abu Zar ni, Sayyidina Abu Zar, dia cakap satu-satu kebaikan Fatimah radhiyallahu anha dengan izin Allah. Lubang kubur tiba-tiba bercakap. Terdengar suara, semua sahabat dengar. Dan ramai sahabat yang dengar tu menangis, mereka teresak-esak, ada yang menjerit, ada yang meraung, ada yang pengsan bila tiba-tiba lubang kubur bercakap. Kata lubang kubur, kami kubur, tidak peduli kalian siapa. Jika kalian masuk ke dalam kami tanpa membawa bekal amal soleh, kalian akan susah, kalian akan sengsara di dalam kami. Dan jika kalian masuk ke dalam kami, kata lubang kubur, dengan membawa bekalan amal soleh, nescaya kalian akan bahagia di dalam kami. Semua para sahabat dengar. Ada yang meraung, ada yang pengsan kerana lubang kubur cakap macam tu. Orang kata apa? Orang Kedah kata cakap ranggi lah. Kami kubur, tak peduli kalian siapa. Kalian masuk dalam kami tanpa bekal amal soleh, kalian akan susah, kalian akan sengsara di dalam kami. Kalau masuk dalam kami bawa persiapan amal soleh, kalian akan bahagia di dalam kami. Lubang kubur cakap macam tu. Sedangkan yang nak masuk dalam kubur tu siapa? Sayyidah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kubur cakap macam tu. Macam manalah kubur kita tuan-tuan, macam manalah saya tuan-tuan. Allah yarham Tok Guru Haji Saleh Sik sebut, sikit sangat yang lepas daripada fitnah kubur, sikit sangat. Ramai yang kena, kata Tok Guru Haji Saleh. Ramai yang kena. Ada 2 orang lelaki. 2 orang lelaki mai jumpa Tok Guru Haji Saleh Sik. 2 orang lelaki ni umur usia bayar-bayar Tok Guru Haji Saleh juga 80 lebih. Tok Guru Haji Saleh cerita. 2 orang lelaki ni kata, Tok Guru tanya, apa hajat mai ke pondok ni? Lalu 2 orang lelaki ni kata, Tok Guru, kami ni hajat kami nak main duduk di pondok, kami nak tinggal di pondok, kami nak mengaji, kami nak buat ibadat, nak habiskan sisa-sisa umur ni, sisa-sisa baki usia yang berbaki ni dengan persiapan bekal amal soleh lah. Tok Guru Saleh tanya, nak tanya ni, semayang tak? Alhamdulillah, semayang Tok Guru tak tinggal. Semayang fardu, semayang sunat, puasa sunat boleh buat. Alhamdulillah Tok Guru. Tok Guru Saleh pun tanya soalan yang kedua, Tuhan kita siapa? Tok Guru Saleh ni saya cukup risau kalau duduk dalam kuliah. Tok Guru Saleh ni kalau duduk depan-depan saya tanya, kita pun tak tahu nak jawab apa. Tuhan kita siapa? Tuhan kita Allah lah Tok Guru, siapa lagi? Jawab 2 orang lelaki tu. Biasa tengok Tuhan tak? Tok Guru Saleh suka soalan perangkap tu. Biasa tengok Tuhan tak? Saya pernah kena tanya dalam kuliah Tok Guru Saleh. Tok Guru tanya apa? Arak haram tak?
Kita haram, Tok Guru. Babi haram tak? Haram lah, Tok Guru. Kalau arak haram, babi haram, arak dengan babi lah masuk neraka. Ish, Tok Guru cakap macam tu. Lalu Tok Guru Haji Saleh kata, arak tak haram, babi tak haram. Ish, terkejut saya. Sebenarnya kata Tok Guru, yang haram minum arak, yang haram makan babi. Kalau arak haram, arak masuk neraka, babi masuk neraka. Yang haram perbuatan tersebut. Perbuatan minum arak haram, yang perbuatan makan babi itu haram. Allah kalam kiasan Tok Guru Haji Saleh. Lalu tak Tok Guru tanya, Tuhan biasa tengok Tuhan tak? Tak biasa tengok lah Tok Guru, kata dua orang lelaki ni. Kalau tak biasa tengok, macam mana percaya Tuhan ada kalau tak biasa tengok? Lalu dua orang lelaki ni kata, semua orang kata Tuhan ada, Tok Guru. Semua kata Tuhan ada. Oh, percaya Tuhan ada sebab orang kata. Bukan sebab mengaji, bukan sebab kita mengenal Allah dengan ilmu. Semua orang kata ada. Kalau percaya Tuhan ada sebab orang kata, bukan sebab mengaji, bukan sebab mengenal Allah dengan ilmu, maka kita kufur, kata Tok Guru Saleh. Tekan tanya Tok Guru Saleh. Dua orang lelaki ni nak teriak, Tok Guru jangan duk tanya, kami tak tahu nak jawab apa, Tok Guru. Kata Tok Guru Saleh, ni kita yang tanya. Kalau tuan berdua masuk dalam kubur, yang akan tanya tuan berdua Munkar dan Nakir alaihissalam. Malaikat Munkar Nakir kan tanya apa bila saat kita ditanya soalan, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kata Tok Guru Haji Saleh, soalan Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu, ditanya. Ada yang masuk saja kubur, soalan pertama ni gagal untuk jawab. Soalan pertama cukup dah untuk kena azab kubur. Ada yang soalan pertama ni berhari-hari. Ada riwayat kata sampai 40 hari. Soalan yang sama je, soalan Mar Rabbuka. Tak lepas jawab, azab. Tok Guru Saleh kata sikit sangat yang lepas daripada azab kubur. Tu ada tuan-tuan. Maaf cakap lah, kadang-kadang bila tak kenal Tuhan, tak mengaji ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, kita tak kenal. Bila tanya Tuhan tu siapa, Tuhan tu Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Tok Guru Saleh kata, Allah bukan Tuhan. Allah tu nama bagi zat Tuhan. Nama bagi bagi Tuhan. Sebab Tuhan dia banyak nama, 99 nama Allah. Nama Tuhan, asma Allah. Tuhan ni tempat kita tumpang. Allah ni nama bagi zat yang tunggal, maha suci Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah ni, bila tak kenal Allah, bila tak mengaji ni, macam ni lah cakap tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni kata, dia tua dah, bawa cucu naik motor. Tiba-tiba nampak Tok Kong Cina. Dia kata dekat cucu dia apa? Tu Tuhan Cina tu. Boleh cakap macam tu Tuhan Cina. Sedangkan kita ni bila kita mengaji, Tuhan mereka, Tuhan kita adalah Allah. Yang ditunjuk tu berhala. Tok Kong bukan Tuhan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita pakat-pakat muhasabah diri, kita pakat-pakat mengaji bagi banyak insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan selamat. Okay, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjidin Nabawi. Cerita dalam cerita. Dia panjang tak habis lagi cerita tajuk yang saya nak cerita tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Nyangka Nabi dalam masjid tak ada orang, tuan-tuan. Masuk sunyi. Jalan Nabi dalam keadaan gelap gelita, sunyi, cuaca yang sangat panas, perut lapar, kelaparan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak ada orang. Jalan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar sedu-sedan, dengar tangisan. Bunyi dalam masjid yang gelap. Nabi cari siapa yang tengah menangis ni dalam masjid tengah-tengah malam gelap ni.
Berjalan, tiba-tiba Nabi SAW nampak satu juzuk jasad yang tengah berdiri dalam keadaan menangis. Nabi pergi dekat. Sahabat ni tak perasan yang Nabi ada di belakang. Teresa-esa dalam sembahyang menangis. Dalam keadaan berdiri qiyam. Nabi pergi dekat cari siapa ni. Tiba-tiba Nabi SAW melihat yang tengah berdiri itu adalah bapa mertua Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kata, hebat engkau Abu Bakar. Begini keadaan engkau di waktu malam, menangis kerana takut kepada Allah. Hebat engkau Abu Bakar. Hebat sahabat-sahabatku menangis kalian kerana takutkan Allah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, punya takut, punya bimbang, punya harap kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar ni Nabi pernah sebut, bila Sayyidina Abu Bakar menangis, Nabi cuba hiburkan sahabat baik ni, bapa mertua pula. Nabi kata apa? Bila Abu Bakar menangis kerana takutkan akhirat, Nabi pegang bahu Sayyidina Abu Bakar belah kanan, Nabi pegang bahu Sayyidina Umar belah kiri. Nabi buat macam ni. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, beginilah keadaan kita masuk syurga sama-sama. Allah, begitulah nilai Sayyidina Abu Bakar. Pernah sekali Nabi SAW kata dekat Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah, namamu akan diseru dan dipanggil untuk semua pintu syurga. Allah, semua pintu syurga panggil nama Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah, kata Rasulullah, ditimbang iman seluruh umat Muhammad SAW letak di satu penimbang, lalu di satu penimbang lagi diletakkan iman Sayyidina Abu Bakar, maka iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat mengatasi seluruh umat Muhammad SAW. Allah, nilai Sayyidina Abu Bakar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, hebat engkau Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni punya takut, punya bimbang kepada Allah, punya takut akhirat, takut kepada Allah, harap kepada Allah. Sentiasa dalam keadaan bimbang. Allah, aku ni selamat tak selamat ni, ya Allah. Bila berjalan Sayyidina Abu Bakar ni, kalau dia berjalan tunduk, tuan-tuan. Jalan tunduk. Bila nampak rumput Sayyidina Abu Bakar akan menangis. Dan dia akan berkata, wah, kalaulah aku jadi rumput, dimakan lembu, dimakan kambing, tak perlu aku fikirkan tentang kesusahanku di hari akhirat. Bimbang sampai tahap tu. Tengok burung tengah terbang, Sayyidina Abu Bakar menangis, dan Sayyidina Abu Bakar kata apa? Alangkah baiknya kalau aku jadi burung, terbang ke sana kemari, tak perlu aku fikirkan tentang nasib dan kesusahan di hari akhirat. Ini Sayyidina Abu Bakar. Tengok makanan menangis, tengok minuman menangis. Takut akan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tuan-tuan, macam ni lah. Kira apa? Ke-10 nak monti. InsyaAllah tak sempat saya nak habiskan beberapa perkara penting. InsyaAllah tuan-tuan, ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Ibrahim An-Nahi. Sayyidina Ibrahim An-Nahi ni, Sayyidina Ibrahim An-Nahi ketika hari kematian, ketika tengah-tengah nazak tu, seorang ulama, seorang wali Allah yang hebat, tengah-tengah nazak sakaratul maut, beliau dikelilingi oleh anak-anak murid, pakat membacakan Quran, baca Yasin. Dia nazak. Dalam keadaan nazak tu dia menangis teresak-esak. Sampai anak murid tanya, tuan guru, kenapa tuan guru menangis? Adakah tuan guru takut mati? Sayyidina Ibrahim An-Nahi ni dalam keadaan menangis menjawab, sebentar lagi akan datang utusan Allah. Utusan Allah, malaikatul maut, yang akan mengkhabarkan kepada aku tempat kembali aku
Adakah syurga, adakah neraka? Adakah bahagia ataupun sengsara? Ini yang membuatkan aku takut, kata Sayyidina Ibrahim An-Nahi. Lalu anak-anak murid ni cuba menghiburkan hati Tuan Guru. Tuan Guru, bukankah Tuan Guru banyak mengajar? Bukankah Tuan Guru banyak menyampaikan ilmu? Bukankah Tuan Guru banyak banyak ibadah? Bukankah Tuan Guru disenangi oleh masyarakat, banyak membantu masyarakat? Cuba anak murid menghiburkan hati Tuan Guru. Lalu Sayyidina Ibrahim An-Nahi menangis teresak-esak. Aku tidak tahu apakah keputusan yang akan bakal aku lihat sebentar lagi. Keputusan aku ini bernasib bahagia ataupun sengsara selepas kematian. Allahu Akbar. Seorang ulama lagi yang bernama Amir bin Abdul Qais. Ulama wali Allah. Amir bin Abdul Qais ini sama juga ketika hari nazak. Beliau menangis. Ketika tu beliau dikelilingi oleh anak-anak murid yang sedang membacakan Quran. Beliau menangis. Anak murid pun tanya, Tuan Guru, adakah Tuan Guru takut mati? Sayyidina Amir bin Abdul Qais jawab apa? Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Tuhanku. Aku takut nak jumpa dengan Tuhanku. Apakah nasib aku nanti? Anak-anak murid cuba menghiburkan hati Tuan Guru. Bukankah Tuan Guru ni sekian-sekian banyak mengajar, banyak menyampaikan ilmu, banyak ibadat, disenangi masyarakat? Lalu Amir bin Abdul Qais jawab, aku takut nak dengar isytihad daripada Allah saat aku berjumpa dengan Allah. Aku takut nak dengar isytihad daripada Allah. Adakah Allah nak redha kepada aku ataupun Allah akan murka kepada aku? Dan aku takut saat berjumpa dengan Allah nanti, Allah akan tanya, wahai Amir, kenapa dalam hidupmu engkau pernah tinggal untuk solat tahajud pada satu malam dalam hidupmu? Satu malam dia pernah tinggal sembahyang tahajud. Dia takut malam yang dia tinggal sembahyang tahajud tu Allah tanya, kenapa engkau tak tahajud pada malam tersebut? Apa yang aku akan jawab, wahai anak-anak muridku, saat aku berjumpa dengan Allah nanti? Inilah orang soleh dulu punya bimbang, punya takut. Nabi SAW geleng kepala, hebat sahabatku ni. Jalan lagi ke depan, Nabi sangka Sayyidina Abu Bakar sahaja yang ada dalam masjid. Tiba-tiba Nabi SAW terdengar suara tangisan, suara orang yang berdoa yang sangat kuat. Nabi pergi dekat, tengok siapa tu. Tengok yang tengah angkat tangan doa dalam keadaan duduk, menangis teresak-esak. Bapa mertua Nabi SAW yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak perasan Nabi ada kat belakang, Umar angkat tangan. Sayyidina Umar angkat tangan, wahai Allah, ampunkan aku, insan yang tak punya apa-apa kecuali dosa. Wahai Allah, ampunkan aku, insan yang tak punya apa-apa kecuali dosa. Nabi kata, hebat sahabat-sahabatku ni. Begini keadaan kalian menangis kerana takutkan Allah. Sayyidina Umar ni pernah sebut dengan kata-kata yang sangat hebat. Aku ni hanya Umar. Mulia aku kerana aku Islam. Semua diizinkan Allah masuk ke dalam syurga kecuali dia. Ku bimbangi, dia adalah diriku, kata Sayyidina Umar. Kalau 1000 orang masuk ke dalam 1000 orang masuk dalam neraka, seorang masuk syurga. Aku bimbang antara yang masuk neraka tu adalah aku. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, semua diizinkan Allah masuk ke dalam syurga kecuali dia. Ku bimbangi, dia adalah diriku, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi geleng kepala, hebat sahabat-sahabat. Nabi berjalan lagi sampai ke mihrab, ke mimbar. Nabi nampak seorang lelaki dalam keadaan sujud menangis teresak-esak. Wahai Allah, redalah aku, ya wahai Allah, redalah aku. Pipi dekat, rupanya menantu Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Saya pendekkan cerita.
Bila Nabi nak keluar, nampak di dinding masjid, nampak seorang sahabat yang bernama Abi Ayyub Al-Ansari, menangis juga Abi Ayyub. Keesokan harinya, Nabi panggil 4 orang sahabat ni. Nabi panggil sahabat-sahabat 4 orang ni duduk depan Nabi sambil menundukkan kepala. Nabi bersabda, hebat kalian berempat. Semalam aku lihat kalian berempat menangis kalian kerana takutkan Allah. Sahabat menangis dan Nabi turut menangis. Tuan-tuan, sifat takut, sifat bimbang perlu ada dalam diri kita. Bimbang, takut dan bimbang, dosa-dosa dan kesalahan yang kita buat ni belum Allah ampunkan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu takut dan bimbang ni sampai beristighfar sampai 15,000 kali sehari. Sayyidina Abu Hurairah beristighfar minta ampun kepada Allah 15,000 kali sehari. Orang tanya, wahai Abu Hurairah, kenapa beristighfar minta ampun sampai 15,000 kali sehari? Apa rahsianya? Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku takut dan aku bimbang dosa-dosa dan derhaka yang aku buat masih belum Allah ampunkan. Inilah sahabat, tuan. Harap bimbang dengan harap, takut dengan bimbang. Dan yang kedua harap. Tapi kalau harap ni, kata Tuan Guru Syekh Zaini, harap ni dia kena ada 60%, takut 40%. Makna kita kena lebih harap kepada Allah. Kita harap Allah ampun dosa kita, harap terima amalan kita. Tuan-tuan, mengakhiri kuliah pada pagi ni perbicaraan ni panjang, tuan-tuan. Saya baru ulang ya mukadimah pada yang depan, yang tajuk baru tak masuk lagi. Tapi dah ulang dah sampai cukup sejam. Sesi yang akan datang insya-Allah kita sambung perbahasan insya-Allah. Tuan-tuan, hadis yang saya nak sebutkan tadi mengakhiri kuliah pada pagi ni, tak boleh nak panjang sebab sebentar lagi Tuan Guru Syekh Zaini akan mula slot yang kedua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipetik dalam kitab Ayyuhal Walad. Tuan-tuan semua biasa dengar dah. Tapi kita ambil pengajaran, tuan-tuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Allah ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak lihat Allah sayang ataupun tidak kepada kita, lihatlah kehidupan kita setiap hari. Kalau dalam setiap hari dalam kehidupan kita ni Allah dorong kita, Allah cenderungkan kita dalam perkara akhirat, amalan akhirat yang banyak, maka Allah sayang kepada kita. Kalau Allah jauhkan kita, Allah sibukkan kita dengan perkara dunia banyak, maka Allah berpaling daripada kita. Lihat hadis ni. Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Dan ni penting ni, dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu beribadat kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Sesaat je, tuan-tuan, kata Nabi, kita sia-siakan masa tersebut sesaat je, kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Ini sambungannya. Siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Patutlah orang soleh takut sangat, tuan-tuan. Nabi kata, siapa-siapa yang usia dia, siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya. Saya tahun ni 39. Kalaulah bahagi 2 lah, 39 bahagi 2, rasa-rasanya setengah pun tak ada yang saya buat baik. Lara sia-sia cukup banyak. Allah, dengar hadis ni takut, tuan-tuan. Muhasabah diri, tuan-tuan, tu kita kena harap, kena takut, kena bimbang, kena harap. Allahu Akbar. Maka layaklah, kata Rasulullah, ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Tuan-tuan, kita pakai muhasabah diri. Jangan tak ada masa dengan Allah.
nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal. Kitalah kena melapangkan waktu untuk beramal. Saya nak tutup dengan kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali sebut, kata Imam Ghazali tu, dia sama dengan apa yang saya cakap ni lah. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang menghabiskan masa waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta kerana takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Nak kumpul harta, nak itu ekonomi tak ada masalah tuan-tuan, tapi bagi masa juga untuk agama. Mana seimbang lah. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut lagi, dunia ini ibarat ulang, lembut sentuhannya tetapi amat berbisa. Tidak semua yang kita inginkan akan kita kecapi, kerana Allah tidak akan beri apa yang kita mahu, tetapi Allah akan beri apa yang kita perlu. Allah, no. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Jangan cari waktu lapang untuk beramal, kitalah kena melapangkan waktu untuk beramal. Ingat Allah di waktu kita senang, Allah akan ingat kita di waktu kita susah, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Guru Syekh Zaini dan pengurusan AJK, pengurusan Madrasah Ahmadiyah Pokok Tampang yang sudi memberikan saya peluang untuk berkuliah online live di Facebook Madrasah Ahmadiyah ni. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni saya akan berkuliah online di Facebook saya lah. Di Facebook saya Ustaz Azharuddin Osman. Tuan-tuan boleh lihat tu dekat skrin tu ada Facebook saya. Nombor telefon saya pun ada. Malam ni saya akan berkuliah tajuk 3 perkara. Kuliah tuan-tuan saksilah kuliah di rumah saya ni lah. Malam ni saya tak ada kuliah. Pasal Pulau Pinang pengkuliah penceramah luar Pulau Pinang tidak dibenarkan masuk lagi. Pulau Pinang masih PKP dan saya pun kosong banyak. Malam ni saya nak buat kuliah live di Facebook saya Ustaz Azharuddin Osman. Tuan-tuan muslimat tolonglah like, tolonglah share Facebook saya tu. Saya pun baru belajar nak buat kuliah online. Sebelum ni orang duk rakam je. Kalau kuliah ni orang duk rakam, orang audio kuliah duk rakam. Saya tak pernah buat sendiri. Ni baru duk belajar ni. Belajar ilmu nak disebarkan. Malam ni di Facebook saya akan buat kuliah insya-Allah lepas maghrib tu lah, pukul 8 malam. Tajuk dia 3 perkara yang kita jangan tinggal dalam hidup kita setiap hari. Kata ulama, 3 perkara ni jangan tinggal dalam kehidupan kita setiap hari. Maknanya 3 perkara tu penting lah. InsyaAllah malam ni kita sama-sama melihat 3 perkara tu. Tuan-tuan tolong share, tolong like Facebook saya. Malam ni saya akan bahaskan 3 perkara yang kita jangan tinggalkan dalam kehidupan kita ni, kata ulama. InsyaAllah. Seperti biasa tuan-tuan, sebagai selingan, saya nak promosi produk saya ni. Di skrin ada produk SF Fibers Clean. Ada beberapa orang sahabat dah cuba, alhamdulillah. Dia manfaat dia untuk perut kita lah, untuk cuci usus. Orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Perut ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perut itu rumah, perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan. Mana perut ni punca penyakit lah. Cegah tu pokok daripada segala pengubatan. Menurut pandangan seorang pakar pengubatan tentang kepentingan usus yang sihat. Usus ni usus perut kita lah. Usus perut kita. Kata seorang pakar dalam buku The Healing Power, Dr. Bernard Johnson. Dr. Bernard Johnson berkata, 95% penyakit ni berasal daripada usus kita yang kotor. Usus kita bila kotor, apa yang kita makan dia tak serap masuk dalam darah. Kadang-kadang dia bercampur, dia masuk dalam darah-darah yang bercampur dengan penyakit. 95% asal pada perut.
asal pada usus yang kotor. Dr. Bernard Johnson berkata lagi, setiap tisu dibekalkan dengan darah yang dibekalkan daripada sistem usus. Apabila usus kita kotor, maka darah juga akan kotor. Oleh itu, sistem usus mesti dipulihkan sebelum pemulihan bahagian badan yang lain boleh dilakukan. Penting ni kita usus kita bersih. Maknanya kalau kata usus yang sihat, buang air besar ni, berak ni, dia sehari 2 kali. Kalau yang buang air besar ni sampai 2 hari, 3 hari tak sekali baru buang air besar, tu tanda usus tidak sihat, tuan-tuan. Tanda-tanda usus kita ni penuh dengan toksin, penuh dengan perkara-perkara yang tak baik, usus kotor, sembelit, kembung perut, sakit kepala, letih, lesu, perut pun jadi buncit, kulit kusam, lepas tu berat badan senang naik, berat badan payah turun, dia lapar sangat-sangat. InsyaAllah manfaat fiber ni saya produk saya sendiri, tuan-tuan. Produk saya sendiri. Saya formulasi saya sendiri, produk saya sendiri, ada halal, ada KKM, sebab di kilang yang ada semua siap lah. Syarikat orang Islam kita. InsyaAllah dapat membantu bagi masalah, memudahkan proses pencernaan, proses pembuangan air besar. Mudahkan untuk buang air besar lah. Mengurangi risiko kanser usus, membersihkan usus besar dan kecil, membantu menurunkan kadar gula dalam darah bagi pengidap kencing manis, mengawal dan menurunkan kolesterol, membuang angin. Angin ni ada seorang sahabat minum tu, dia minum sepaket je, 1 secet bancur dengan air kosong di waktu malam, minum sebelum tidur. Minum, dia kata lepas minum tu kentut, buang angin banyak semua dia kata. Lepas tu bila buang air besar, najis tu jadi berminyak, berkerak. Itu kelebihannya, tuan-tuan. Menurunkan berat badan, mengurangi risiko buasir dan sembelit. Saya sendiri pun sampai jadi buasir. Tu yang saya buat produk ni untuk rawat diri sendiri. Alhamdulillah nampak perubahan banyak lah. Membantu menurunkan tekanan darah tinggi, insyaAllah. Siapa-siapa yang berhajat boleh WhatsApp saya dengan nombor yang tertera di skrin. Lepas tu yang kedua, siapa-siapa yang berhajat untuk perubatan Islam, perubatan kiropraktik, urutan tradisional untuk wanita pun ada, urutan tradisional untuk wanita pun ada, iaitu seorang sahabat saya, Kak Rohana dengan Kak Mahzura daripada Sungai Petani. Mereka buat urutan tradisional kiropraktik, untuk urutan selepas bersalin semua ada lah. Siapa-siapa yang berhajat tu boleh WhatsApp saya, nanti saya bagi nombor telefon mereka, insyaAllah. Dan boleh lihat blog saya, sinafaizin.blogspot.com, dan tu adalah tentang rawatan saya, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa, tuan-tuan muslimat, kita jumpa malam ni kuliah live di Facebook saya, Ustaz Azharuddin Osman, tentang tajuk 3 perkara jangan kita tinggal dalam hidup kita setiap hari. Yang baik datangnya daripada Allah, yang tidak baik juga daripada Allah, tapi atas kelemahan dan kekurangan saya sendiri, mohon kemaafan terkasar bahasa. InsyaAllah kita tonton pula kuliah slot yang kedua, kuliah Tuan Guru Syekh Zaini Haji Ahmad, bertajuk kelebihan dan keistimewaan hari Jumaat. InsyaAllah kita bersambung pada sesi yang akan datang dengan sambungan hadis kursi yang saya bacakan. InsyaAllah jangan lupa malam ni pakai like, pakai share Facebook saya, kuliah malam ni 3 perkara yang jangan kita tinggal dalam hidup kita. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.